Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Na'ala Nadira binti Yusof. Nama kad matrik saya AA200614. Saya selaku daripada wakil kumpulan 6 akan membentangkan apa itu maksud PBL. PBL bermaksud Problem Based Learning, iaitu pembelajaran berasaskan masalah, di mana sekumpulan pelajar akan diberikan satu situasi atau masalah untuk dibincangkan dan difikirkan apa itu jalan penyelesaiannya. Ianya bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berfikir kepada tahap yang lebih tinggi. Antara ciri-ciri pembelajaran berasaskan masalah ialah situasi sebenar yang kompleks, iaitu tidak mempunyai jawapan yang benar atau salah. Yang kedua, pelajar mengenal pasti jurang pembelajaran dan mengembangkan pelbagai penyelesaian. Dan akhir sekali, pelajar memperoleh maklumat dan informasi yang baru melalui pengajaran dan pembelajaran sendiri. Dalam situasi kami diberikan dua persoalan untuk diselesaikan dan persoalan tersebut akan dibincangkan dan dibentangkan oleh rakan sekumpulan saya yang lain. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang jadual fila bagi soalan 1. Kita teruskan dengan jadual fila. Jadi jadual fila ni terbagi kepada 4. Ada 1 fakta, yang kedua idea, yang ketiga masalah yang dihadapi, dan yang keempat tindakan kami. Jadi yang pertama sekali ialah fakta. Okay, fakta dalam masalah kami yang saya telah bacakan tadi ialah saya dan kawan saya nak mulakan bisnes penjualan pakaian secara online. Itu satu. Yang kedua ialah kami ada 4 orang ahli di bawah kami. Kita teruskan dengan idea. Idea ni pula dia macam idea-idea yang kita ada lah masa kita fikir untuk selesaikan masalah. Jadi saya ada 4 idea untuk selesaikan masalah ni. Yang pertama, kita kena lukiskan rajah untuk cari jumlah ahli untuk generasi-generasi yang akan datang. Dan seterusnya kita akan gunakan kaedah geometric progression untuk kira jumlah ahli. Dan seterusnya kita ada guna formula untuk selesaikan masalah tersebut. Dan akhir sekali kita tuliskan kesimpulan bagi masalah tersebut. Baiklah, kita teruskan dengan masalah yang dihadapi. Jadi masalah yang dihadapi oleh kami untuk soalan 1 ni ada 3. Jadi perlu ditulis dalam bentuk soalan. Jadi yang pertama ialah apakah kaedah yang kami gunakan untuk cari bilangan ahli untuk generasi-generasi yang seterusnya. Masalah yang kedua ialah formula yang manakah yang sesuai untuk jalan kira. Dan yang ketiga, apakah kata kunci yang berada di dalam masalah tersebut. Okey, akhir sekali kita ada tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ketika kami ingin menyelesaikan masalah ni ada 2. Yang pertama, kami perlu ulang kaji balik tajuk geometric progression. Yang kedua, kami gunakan sumber daripada YouTube untuk ulang kaji baliklah tajuk geometric progression. Soalan pertama. Due to COVID-19, you and your friend want to start an online clothing business. Both of you have 4 new members, each as downline as the second generation. Assume that each generation is able to get 4 new members. Soalan A. Draw a diagram representing the members from the first generation to the fourth generation. So, dia ingin kita lukiskan rajah menunjukkan ahli daripada generasi pertama hingga generasi keempat. Ini A dan ini B untuk generasi pertama. Untuk generasi kedua, setiap ahli akan dapat 4 orang baru. 1, 2, 3, 4 dan B juga akan dapat 4 ahli baru, iaitu 1, 2, 3, 4. Generasi ketiga, 4 orang daripada generasi kedua akan dapat 4 ahli baru daripada seorang. Jadi seorang daripada mereka akan dapat 4 ahli, 4 ahli, 4 ahli, 4 ahli dan seterusnya. Untuk generasi keempat adalah sama juga seperti generasi ketiga, 2 dan 1.
setiap seorang akan dapat 4 orang ahli yang baru. Seterusnya, soalan B1. What is the difference between generations? Yang kita kena cari ialah perbezaan antara generasi. Jadi A dia sama dengan 2, A sama dengan 4. Sebagaimana yang kita tahu, formula untuk aritmetik ialah Tn sama dengan A darab R kuasa N tolak 1. Jadi T yang kedua sama dengan 2 darab 4 kuasa 2 tolak 1 sama dengan 8. Maka beza antara generasi T2 tolak T1 sama dengan 8 tolak 2 sama dengan 6. Untuk T3, 2 darab 4 kuasa 3 tolak 1 sama dengan 8 kuasa 2 sama dengan 32. Perbezaan antara generasi T3 tolak T2 ialah 32 tolak 8 sama dengan 24. Untuk T4 pula ialah 2 darab 4 kuasa 4 tolak 1 sama dengan 8 kuasa 3 sama dengan 128. Perbezaan antara generasi T4 tolak T3 sama dengan 128 tolak 32 sama dengan 96. Seterusnya, soalan B2. What is the ratio of the second generation with the first generation, the third generation with the second generation? Maksudnya dia ingin mencari rasio untuk generasi kedua dengan generasi pertama dan juga generasi ketiga dan generasi kedua. Kita letaklah macam gini. T2 rasio T1 sama dengan 8, 2 sama dengan 4, 1. T3, T2 sama dengan 32, 8 sama dengan 4, 1. Maka rasio untuk generasi kedua dan generasi pertama dan generasi ketiga dan generasi kedua adalah sama, iaitu 4, 1. Seterusnya, soalan B3. Based on 1 and 2, what is your conclusion? Dia mahu kita cari dia punya kesimpulan berdasarkan soalan 1 dan 2. Berdasarkan kesimpulan saya, generation is the multiple of 4 because 2, 8, 32, 1, 2, 8. Generasi adalah gandaan 4 kerana 2, 8, 32, 178. Assalamualaikum, saya akan membincangkan Villa table yang kedua untuk soalan yang terakhir. Villa table terbahagi pada 4 iaitu fact, idea, learning issue dan action plan. Setelah membaca soalan, kami telah mengenal pasti fakta daripada soalan tersebut. Fakta yang pertama ialah my brother wants to buy a new phones. Yang kedua, he save money every month. Yang ketiga, the price of the new phone is RM999. Yang ketiga, he save up RM150 in the first month. Yang keempat, I give him RM50 for the next month. Untuk idea bagi menyelesaikan masalah ini, use arithmetic progression to calculate the total money my brother had saved for the next month. Yang kedua, use the correct formula to solve the question. Yang terakhir, write a conclusion based on the answer. Kita pergi kepada learning issue. Yang pertama, what method is used to calculate total money my brother had saved for the next month? Yang kedua ialah which formula is used for the calculation. Yang terakhir ialah what is the keywords for the problem. Yang terakhir, action plan. We need to revise the arithmetic progression topic to solve the problem. So we decide to refer to the YouTube video for the arithmetic progression formula. Soalan nombor 2 adalah adik awak yang bersekolah menengah ingin membeli iPhone baru yang bernilai RM999. Untuk bulan yang pertama, dia berjaya simpan RM150. Bulan selepas itu, anda memberinya RM50. Untuk soalan A, senaraikan jumlah wang yang adik awak berjaya simpan untuk 4 bulan yang pertama. B Roman 1 adalah apakah perbezaan antara setiap bulan. B Roman 2 adalah nisbah bulan yang kedua dengan bulan yang pertama dan bulan yang ketiga dengan bulan yang kedua. Untuk B Roman 3 adalah berdasarkan Roman 1 dan Roman 2, apakah kesimpulan anda? Untuk soalan A, gunakan formula ini. Sn bersama N per 2 dalam kurungan 2A dalam kurungan N tolak 1 darab D tutup kurungan. Langkah pertama, anda perlu dapatkan nilai-nilai tersebut, iaitu nilai A, nilai D dan nilai N. Nilai A ataupun sebutan pertama anda akan mendapat RM150. Nilai D adalah RM50, iaitu perbezaan untuk setiap bulan. Nilai N adalah bulan yang keberapa, iaitu bulan yang keempat. Masukkan nilai-nilai tersebut di dalam persamaan ini. Setelah membuat pengiraan, anda akan mendapat
RM900. RM900 ini adalah jumlah untuk 4 bulan yang pertama. Untuk B Roman 1 adalah gunakan formula ini. Formula ini untuk mencari nilai untuk sebutan. Untuk sebutan untuk bulan yang kedua, anda perlu masukkan nilai 2 dalam N. Dan bulan-bulan seterusnya anda perlu masukkan, iaitu bulan yang ketiga dan bulan yang keempat. Setelah membuat pengiraan, pada bulan yang kedua anda akan mendapat jawapan 200, untuk bulan yang ketiga anda akan mendapat jawapan 250, bulan yang keempat anda akan mendapat jawapan 300. Dan gunakan formula ini untuk mencari perbezaan setiap bulan. Setelah membuat pengiraan, perbezaan setiap bulan adalah sama, iaitu RM50. Bulan yang kedua tolak bulan yang pertama dan bulan yang keempat tolak bulan yang ketiga. 200 tolak 150, anda akan mendapat RM50. 300 tolak 250, anda akan dapat RM50 juga. Untuk B Roman 2, anda perlu mencari nisbah bulan yang kedua dengan bulan yang pertama dan bulan yang ketiga dan dengan bulan yang kedua. Anda perlu gunakan formula nisbah, iaitu bulan yang kedua nisbah bulan yang pertama dan bulan yang ketiga nisbah bulan yang kedua. Perlu masukkan nilai untuk sebutan yang kedua, iaitu 200, dan nilai untuk sebutan yang pertama, iaitu 150. Setelah masukkan nilai tersebut, anda perlu permudahkan kedua-dua nilai tersebut, iaitu 4 nisbah 3. Untuk sebutan yang ketiga dan sebutan yang kedua, anda perlu masukkan nilai sebutan yang ketiga dengan sebutan yang kedua. 250 nisbah 200. Permudahkan kedua-dua nilai tersebut, anda akan mendapat 5 nisbah 4. B Roman 3, anda perlu mencari kesimpulan untuk soalan B Roman 1 dan B Roman 2. Jadi, adik saya tidak dapat membeli iPhone baru pada bulan yang keempat kerana kos masih tidak mencukupi.